Assalamualaikum. Pah collection tipah, Masya Allah. Farida Fidah, Farahayati Ashim, Masya Allah. Siti Nur Majid, P. Ahzali, Azian Sarif, Sapiah Ahmad, Nurhin Afina, Siti Khadijah AR, Junaim, Hanisa Syafi'i, Zainah Buyung, Kasniah Kadiran, Rusnah Abdullah, Rabi'atul Adawiyah, Haji Ramli, anak kembar Zainun Abdul Rahman, Roza Uthman, Wan Yahya, Nur Aida Aida. Semput ni. Ina Salina, Mazni Ahmad, Subhanallah, Aisyah Muhammad Nur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maksu Zunaizah Ahmad from Baitullah, Mekah. Pukul berapa di sana, Maksu? Kenapa duk live sekarang ni? Tengah buat apa? Jemaah okey semua ke? Macam mana jemaah Al-Fawaz? Sihat-sihat belaka zahir dan batinnya? Mak tanya soalan macam-macam. Nurizan Hasan, Farhana Sobri, Latifah Ali, Masitah Selamat, Yuhanis Taslim, Supia Hamdan, Hafiz Azliati, Fadilah Isa, Fahrul Azlin Abdul Halim, Azizek, Fatimah Omar, Kuzurina, Nur Aini Abdul Rahman, Fatimah Abdullah, Ifti Syazana, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Amboi Hanisa Syafi'i berholiday rupanya. Anzra Abdullah, Adawiyah Kasim, Korea hujan hari ni. Yang belum tahu Adawiyah Kasim, sahabat Korea. Cik Yang Hasna, amin amin doa dari Baitullah, Maksu. Rodiah Syarif, Latisa Sukarjo, Salina Salihuddin, Baizura Badalishah, Aisyah Awang Bun, Zainah Buyung. Berapa kali sebut dah ni nama, Masya Allah, dekatnya anda di hatiku. Siti Hajar Ahmad, Jamilah Osman ku sayang, Subhanallah. Nur Azma, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Hasma Ibrahim, Masya Allah. Siti Rohana, berpagi-pagian kak. Salwani Arifin, Zaidah Z.A. Senani Muda, Alhamdulillah. Azrina Abdul Hanif, Faridah Syed Ibrahim, Maria Muhammad, Hasniza Abdul Aziz, Saridah Abdullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pukul 2 pagi duk siap nak masuk masjid dah, Maksu. Subhanallah. Bawa orang ke tidak tu? Ke seorang-seorang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anisah Ibrahim, tak ada halangan, Maksu, nak masuk masjid awal. Nur Laila Abdul Wahab, Nur Azlina Syukur, Hawa Yaakob. Kita orang tengah beribadah di tanah suci, kita tak naklah kacau dalam grup, dalam PM tepi muslimat, selagi tak ada benda yang urgent kan. Jadi bila dia muncul macam ni, minta maaf Ustazah macam teruja dah sikit. Kan Siti Khadijah AR, kita pula yang teruja nampak dia muncul. Masya Allah, Alhamdulillah. Seronok. Fahrul Azlin, Ustazah sebut sekali lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga nama kita ni menjadi satu doa dalam pagi-pagi ini. Kursiah Abu Tahar, Fazlina Inci Marina, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hanisa Syafi'i, Siti Ajah, Ayah Gaus. Kak Ayah nak dialisis tu, semoga baik-baik saja Kak Ayah. Azizek, Siti Azmahani, Nurmila Jamaluddin, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Maksu. Nak nangis tengok Maksu. Alhamdulillah, Maksu Zunaizah Ahmad sebab dari Mekah. Lepas tu ada sesuatu yang Ustazah bisikkan pada Maksu, tolong tengok-tengokkan mak-mak kita dekat sana kan. Selagi sihat kan Maksu, kita tak tahu bila lagi nak sampai ke Baitullahil Haram, nak pimpin tangan mak-mak kita tu kan. Muslimat dirahmati Allah, Allah. Maksu pergi Mekah, meninggalkan mak daripada penjagaan abang, adik-beradik yang lain. Ada mujahadah kat situ. Tapi bila kita betulkan niat, muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni dalam hidup macam tu. Kita tak dapat pimpin tangan mak kita, tapi kita pimpin tangan mak orang lain tu, Allah beri pahala macam kita pimpin tangan mak kita. Syaratnya kita baiklah dengan mak kita. Tapi kita nak buat baik tu berhalangan, disebabkan jauh, disebabkan macam-macam lah kadang-kadang halangan. Contoh ada isteri yang mengadu dekat Ustazah, suami dia tak bagi balik kampung, tak bagi jumpa mak ayah. Pelik sungguh lah muslimat kan. Pelik sungguh. Jadi kita tak boleh ubah suami macam tu.
Hotline dia baik Ustazah, tapi tak bagi jumpa mak saya, tak bagi balik kampung dia je. Saya dah tak larat nak kata macam mana. Ya Allah Tuhan, kau kuatkanlah wanita yang diuji macam ni. Macam-macam ujian tau muslimat orang perempuan ni. Masya Allah. Lepas tu Ustazah pun cakap, buat baik. Ditakdirkannya Allah, mak suami tu sakit stroke. Bawa pergi rumah dia. Dia bela pula mak mentua dia tu. Bela mak mentua stroke. Dah orang kaya kan. Bawa misi peribadi. Kadang adalah jadual-jadual dia. So dia tak lagi mana lah jaga mak. Sahabat-sahabat, mak dekat kampung pun tak sihat. Tu sebab dia nak pergi ziarah, tapi suami tak bagi muslimat. So saya cakap kat dia, tak apa kak, nak buat macam mana lagi. Akak ada adik-beradik kat kampung, akak kirimlah duit. Bab duit suami saya tak kisah Ustazah. Kirim kat kampung, tolong ambil cakna sungguh-sungguh. Hari-hari telefon, mak okey ke, ambil berat. Belai emosi adik-beradik lain yang jaga. Jangan akak buat tak tahu langsung. Akak bagi duit belanja kat mereka. Bukan belanja untuk mak saja, belanja untuk adik-beradik lain. Sebab akak tak ada halangan pasal duit. Kan kita ni kadang diuji A, tidak diuji B, diuji C, tidak diuji D. Manusia ni kan muslimat. So kita rebut peluang. Jadi saya kata akak ikhlaskan hati bela mak mertua. Anda tahu apa yang berlaku? Ini belum doa lagi tau muslimat, baru mukadimah. Tiba-tiba dah jadi panjang dah. Untunglah siapa masuk awal ni. Anda tahu apa yang berlaku? Ceteka. Masya Allah. Kita takkan mampu mengubah apa-apa kalau kita hanya berkeluh kesah. Kalau kita hanya menambah-nambahkan benci kat suami, berkeluh kesah, aku nak balik kampung pun tak boleh. Dah memang sikap dia macam tu. Muslimat, kita boleh tegur, kita boleh bincang, kita boleh cakap. Tapi kalau sikap dia macam tu, kan, cara kita sebut sikap tu dah nyampah je dengar kan. Masya Allah. Sikap dia macam tu kan. Kita tak boleh ubah apa. Celah teka apa yang berlaku. Insya Allah, orang dah biasa dengar kuliah Ustazah, dia tahulah. Allahumma salli ala Muhammad. Ajaib, Masya Allah. Umi bergaung ke? Audio dan video saya okey ke sahabat-sahabat? Sebab Umi kata, Badaria Rahman kata bergaung. Tolong respon saya audio dan video. Saya tak nampak pula orang lain duk kata. Masya Allah. Zainah Buyung, Rohani Diraman, Rohani Darham, Nafisah Haji Itab. Awak mata saya ni makin payah. Nur Haizan Ahmad. Nur Haizan Ahmad ni orang Ganu ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Hayati Zainuddin kata okey Ustazah audio dan video. AV okey. Umi Badaria Rahman, tolong keluar balik, just try masuk balik. Alhamdulillah, terima kasih yang respon AV cantik. Tapi saya risau juga ni sebab saya lupa nak charge tab saya malam tadi. So dia ada lebih kurang 40% je. Saya risau dia ter-off tiba-tiba. Moga-moga sempat lah insyaAllah. Alhamdulillah. Jemaah Al-Fawaz Latifah Ali, bukan Darul Fawaz. Ustaz Azwan suka marah. Awak depan ni Darul Fawaz kan? Al-Fawaz. Masya Allah, orang Mekah pun kata okey, audio video kat sini okey. Sahabat-sahabat, apa yang berlaku tadi yang Ustazah cerita tu, mak dia kat kampung sendiri tak sihat, tapi suami dia tak balik kampung dia. Jadi isteri ni serba salah nak balik. Ditakdirkan Allah muslimat, suami tu mak mertua dia tu sakit stroke, dijaga oleh perempuan tu lah, wanita isteri tu. Sedangkan mak dekat kampung tak sihat. Anda dapat bayangkan tak situasi tu? Kalau orang yang tidak ikhlas, lantak engkau lah, mak mentua, mak ua kan. Aku punya mak tak sihat, aku tak boleh sentuh mak aku, tak boleh buat baik dengan mak aku, nak kena buat baik pula dengan kau. Lantak kau nak jadi apa? Anak kau yang lain kan ramai, pasal apa nak suruh aku menantu jaga? Aduh sahabat-sahabat, anda tahu apa yang berlaku? Saja je, anda tahu apa yang berlaku? Yang berlaku adalah, walaupun duduk di pembaringan yang indah, walaupun muslimat dirahmati Allah, tak risau. Tiba Sugarjo dapat kerana cuti sebulan. Cuti apa tu? Hamidah Haji Saad. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, walaupun nurse datang kat rumah, anda tahu
mak mertua tu makin teruk, tak sihat, tak nampak perubahan pada kesihatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak, Zainul Abdul Rahman salah, tak. Masya Allah, kita nak seorang suami yang macam tu kan, akhirnya ajak balik kampung. Tak. Nak cerita, kadang-kadang ada jenis manusia yang memang tak boleh diubah. Tak boleh diubah. Pelik kan muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah beri kekuatan lah kepada orang yang dipasangkan dengan jodoh macam tu. Cik Rodia Syarif ni sebab dia tak pernah jemu dengan kuliah Ustazah Zai. Jadi dia duk tahu apa yang Ustazah duk cerita sebelum-sebelum ni. Tak Siti Khadijah AR tak berubah sikapnya macam tu. Okay, nak ceritanya muslimat pelik. Mak dekat kampung pun stroke juga. Lama dah tak sihat. So dia ni nak balik. Tapi bila Ustazah kata tak apalah, tak semestinya dengan balik doa. Saya berdoa Ustazah, saya dengar cakap Ustazah dengan air mata, saya berdoa jagakan mak aku kat kampung, sabarkan hati adik-beradik aku yang lain ya Allah. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Dia doa, dia kirim duit, apa saja keperluan dekat kampung tu dia yang cukupkan, subhanallah. Kan, dia ikhlaskan hati. Yelah, dia suami tak boleh nak ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akhirnya kan Cik Rodia, ada Ustazah cerita, akhirnya mak mertua dia tu masih macam tu. Bukan dia tak jahat hati, dia tak doakan biar cepat mampu orang tua ni. Tak, dia tak macam tu muslimat. Dia tak macam tu, itu kita kot. Itu kita kot. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, mak mertua dia tak baik pun. Ajaibnya mak dia dekat kampung tu boleh dah bangkit, berjalan pakai tongkat. Suami dia pun, macam mana mak awak sihat? Tak ada nurse datang kat rumah apa semua. Kan, mak saya ni dah, mak abang ni dah buat macam tak baik-baik juga. Macam tu kan. Masa itulah isteri cucuk jarum. Itulah bang, saya ikhlas jaga mak abang. Semoga saya selalu berdoa dengan ikhlasnya saya menjaga. Oh, nak nangis lah pula muslimat. Dengan ikhlasnya saya menjaga mak abang, saya selalu minta dengan Allah supaya mak dekat kampung sihat. Walaupun saya rindu dekat mak, walaupun saya nak sentuh badan mak tak boleh. Saya pun macam anak orang lain juga. Saya teringin nak khidmat dengan mak saya sampai, yelah dah tua, siapa tak ingin nak khidmat dekat mak? Kita tak cakap, muslimat, orang lelaki ni kita tak cakap, jumlah hantarlah saya balik kampung, awak ni lelaki dayus tak guna. Tak gunanya muslimat. Lalas dengan apa yang disampaikan, alhamdulillah bang, mak dah boleh berjalan dekat kampung sihat. Macam tu kan. Kan manalah tahu bang, kita buat macam tu, ikhlaskan hati, Allah bagi kesihatan yang baik. Pelan-pelan suami dia berubah. Anda nampak apa yang Ustazah nampak? Gitu. Sebab tu hati, apapun hati. Jadi bila Ustazah jumpa kakak tu, terima kasih Ustazah, akak tak terfikir, akak ingat akak dah anak tak guna dah. Bila dia telefon mak dia kan, mak faham kan. Alah, mak bukan tak nampak apa, sekilas apa? Sekilas apa dah nak cakap kan. Orang tua-tua ni dia faham suami anak dia tu orang baik ke orang tak baik. Orang tua-tua ni faham. Tapi sebab mulia hati orang tua ni, muslimat dirahmati Allah, mulia hati orang tua ni, dia tak kata laki kau tu. Tak. Ibu, kalau anda ibu yang baik, anda tidak condemn anak anda. Anda tak kata laki apa jenis laki macam kau tu. Setiap kali dia telefon nangis-nangis, mak, akak nak balik mak, tapi mak faham. Tak kutuk suami. Dah, mak tahu, tak apa, kat sini kan adik engkau ada. Kau bukan tak hantar duit belanja. Macam tu. Hati, sahabat-sahabat, hati. Sebab tu saya cakap, Allah, saya tak tahulah nak kata macam mana. Sebab sekarang ni bila Ustazah berceramah, mesti nak kait dengan jemaah umrah. Sebab banyak sangat pengalaman, muslimat dirahmati Allah, banyak sangat pengalaman jemaah umrah kan. Waktu saya kata, kalau hati tu tak bersih, memang kita takkan dapat apalah. Mak Su Zunaiza Ahmad semalam dia share dalam grup kami, Masya Allah. Kan senang Ustazah nak masuk dalam depan Hajarul Aswad. Kita tak macam dulu kan. Senang sangat. Sedangkan orang lelaki sedikit susah. Sebab orang lelaki nak masuk dataran kena berpakaian ihram, yang buat umrah saja boleh. Saya percaya kerana apa urusan maksud di sana mudah. Sebab ikhlas membawa makcik-makcik.
Walaupun bukan mak dia pimpin. Saya pesan masa kat KLIA, Mak Su tolong saya ya. Saya tak bersama, Mak Su tolong pandang mak-mak ni macam mak-mak Mak Su sendiri. Mak Su mudahkan urusan mereka. Mak Su offer je bila Mak Su nak pergi masjid. Jom siapa nak ikut Mak Su pergi masjid. Depa mai, alhamdulillah. Depa tak mai tak apa, kita tak paksa-paksa. Depa nak pergi kemudian tak apa, tapi kita offer seikhlasnya. Jangan pandang, wah aku nak ajak grup tu je, aku nak ajak grup ni je. Allah akan bagi susah kepada dirimu sendiri. Okey, macam mana kita nak belajar bersihkan hati. Betul Ustazah duduk jauh rasa rugi tak dapat nak jaga mak di kampung. Tak mengapa, siapa yang tadi ni tak mengapa duduk jauh rasa rugi tak dapat menjaga mak di kampung. Jangan rasa rugi. Tapi rugi dah duduk jauh, doa tak bersungguh-sungguh, tak ambil cakna kepada adik-beradik, mak okey ke tu? Bapak makan apa tadi? Biar hari-hari telefon, biar dia pemuak kita telefon. Dan belanja mak okey tu. Kata semalam di klinik habis berapa? RM60. Tak apa, aku dah bank in dah RM100. RM40 lagi duit minyak kau. Tak apalah kak, aku pun ada duit ni. Tak apa, kau dah jaga mak. Aku tak dapat pegang mak, sentuh mak selalu ni. Tak apa, kau belilah apa kau nak. Belanjalah anak-anak kau, cucu mak. Subhanallah muslimat. Orang senang dengan kita. Apa sangat nilai duit muslimat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat, dah lebih 1K yang menonton. Tapi saya malu sebabnya sebenarnya saya tak baca doa lagi. Kenapa tadi buka-buka cerita pasal tu? Oh, sebab Mak Su tegak lah muslimat dirahmati Allah. Sebab Mak Su tegak. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia 20 minit pok-pek nak kumpul jemaah. Sorry, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk, jangan pelik kenapa Ustazah ni dah 20 minit baru nak bagi salam, baru nak bismillah apa semua. Tadi dah ada awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaslina Kasim. Khidmatlah pada mak mertua anda. Kadang-kadang kan kita jaga macam apa ni, kita jaga mak mertua. Biasalah hati muslimat ada rasa tak puas hati, ada segala. Telan je. Macam mana mak kita telan. Jahatnya kita dulu, derhakanya kita dulu kepada mak ayah kita, mak kita telan. Sekarang ni muslimat, mak kita sendiri dah tak ada contoh. Kita buat baik kepada mak mertua kita, kepada mak penakan kita, siapa-siapa sahaja orang tua di keliling kita. Percayalah, Allah pandang buat baik kita tu, pahalanya mengalir kepada almarhumah bonda kita juga. Mak kita pun kata, mana kebaikan ni datang sejuk barzah aku ni. Tu anak hang sedang buat baik dekat mak orang lain, duk teringat dekat hang dalam kubur tu. Gitu. Faham muslimat? Ya Mas Jamil, menelan pahitnya benda yang terpaksa kita pahit. Jangan risau, telan je. InsyaAllah tak bikin anda gemuk. Sekian dimaklumkan. Bahkan menjadikan anda makin kurus. Susah sangat ke nak kurus? Muslimat dirahmati Allah. Ustazah, saya ni dah kurus kering dah Ustazah, tak payah diet. Banyak benda yang saya telan. Makin ditelan makin kurus, makin ditelan makin kurus. Kan okey tu? Jadi orang yang tak berapa nak kurus tu, dia tak ada banyak benda nak ditelan sangat. Sebab dia lepas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, minta maaf ya, Ustazah ada gurau je. Okey, sebenarnya kan ini pun satu keajaiban. Pagi-pagi tadi Ustazah duk cakap, dalam hati lah Ustazah cakap, ish aku ni malam tadi tak sempat pun nak tengok. Besok tajuk apa entahlah tahzan ni. Ustazah tak teringat nak tengok. Semalam tak tengok, masa last kuliah kan tak tengok. Banyaklah benda sampai pagi tadi, sambil terlupa nak charge tab kan. Apa tajuk pagi ni Tapi Ustazah terfikir macam ni, ya Allah dah dekat nak 150 bab. Tak sangka ya Allah bila istiqamah macam ni rupanya. Benda yang kitab setebal ni muslimat, kalau kita baca seorang-seorang memang hidup le kan. Tapi bila kita paksa diri kita untuk setiap hari, susah macam mana, halangan macam mana, paksakan juga muslimat dirahmati Allah. Paksakan juga. Dengan paksa itulah lama-lama kita datang lazat, terasa ikhlas, seronok nak buat.
Itulah keindahan dalam hidup dan membuatkan jiwa kita menjadi tenang, Masya Allah. So sambil-sambil Ustazah lipat telekung apa semua tadi, Ustazah pun sebut tahun depan, sebab ada orang tanya, Ustazah tak ada ke Ustazah buat planner macam buku nota duka tahun lepas tu? Memang Ustazah tak plan nak buat tahun ni, muslimat dirahmati Allah, sebab Ustazah nampak rakan-rakan asatizah lain pun macam satu-satu keluarkan. So kita buat benda macam kalau sama semua macam tu nanti kita bagilah peluang dulu kat orang lain. So Ustazah tak buat tahun ni, tapi Ustazah sedang menunggu kalender Latahzan yang Ustazah cerita dulu, kalender kuda tu. Sikit ujian lah. Ujian tu macam orang tu duk janji hari tu nak seminggu lepas tak siap juga kan. Padahal saya dah booking awal bulan 11. Masya Allah tak siap, masalah mesin lah apalah. Lepas tu dia janji last minggu ni. Tak tahulah kan. Jadi macam benda tu biasalah, dilema sikit dalam kepala ni. Macam mana nak edarkan, sebab Ustazah nak edarkan mask dengan kalender macam tu. Jadi tunggu. Sedangkan sahabat-sahabat tim pos banyak lagi kerja mereka nak buat kan macam tu. Jadi mintalah Allah permudahkan. Sebab kita berurusan dengan orang ni, di pihak kita selesai, di pihak orang tu tak selesai. Kita bukan ada mesin nak buat kalender dekat rumah kita. Macam tu lah. Muslimat, lepas tu Ustazah pun fikir, tak apalah, tak ada planner ke apa. Tapi bermula Januari akan datang, nak habiskan kitab ni, kita pun tak tahu tahun depan habis ke tidak, insyaAllah kan muslimat. Saya kata setiap pagi, kadang-kadang kan Ustazah macam tak sempat nak tengok isi topik tu malam tadi. So masa anda buka Facebook live ni, Ustazah tengah minum air ke, Ustazah tengah tulis apa ke dekat buku macam tu kan. So Ustazah tak seronok macam tu sebenarnya. Ustazah nak bila on je kita dah sembang, dah bercakap. Jadi Ustazah terfikir macam mana nak buat. Ustazah pun cakap tak apa, aku nak record maksurat sambil ada orang menunggu tu, orang boleh dengar bacaan Ustazah maksurat. Ustazah nak biasakan anda dengan buku amalan harian yang di dalamnya terkandung bacaan maksurat. Itu baru plan lah, berangan otak. Sebab apa? Dulu-dulu kalau sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah tahu, Ustazah mulakan kuliah dengan selawat-selawat, nasyid-nasyid. Tapi rupanya Facebook kena ban. Sebab apa? Sebab kita ambil lagu orang lain. Jadi Ustazah nak mulakan dengan zikir maksurat. Ustazah baca dalam record. So Ustazah perdengarkan kat sini. Mungkin masa tu kursi Ustazah ni kosong lagi kan. Macam tu lah muslimat. Lepas tu bila Ustazah buka buku pagi ni, tiba-tiba bab 146 tajuknya wirid pagi hari. Anda faham apa yang Ustazah rasa? Tadi aku baru terfikir nak ajak jemaah Latahzan ni berzikir, berwirid dengan bacaan maksurat setiap pagi sebelum mulakan Latahzan. Mungkin masa tu Ustazah tengah nak habiskan air ke apa kan, daripada tengok kursi kosong je, baik telinga kita mendengar suara Ustazah. Kalau Ustazah ambil dekat YouTube mana, takut kena ban macam dulu, fobia dah muslimat. Jadi Ustazah pun sebut, ya Allah Tuhan, aku baru je terfikir nak ajak mereka ni berwirid waktu pagi. Tiba-tiba hari ni tajuk wirid pagi hari. Seronok tau muslimat dirahmati Allah. Kalau kita kadang-kadang tak faham apa maksud, kita minta petunjuk dan hidayah. Taufik dan hidayah. Ustazah, apa beza? Kita faham macam gini je. Hidayah, petunjuk yang Allah bagi banyak dah. Quran is petunjuk. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah, maha hebatnya Engkau menciptakan langit tanpa tiang. Itu semua ni penciptaan diri kita ni, yang mata boleh berkedip-kedip tanpa tekan suis apa. Muslimat, yang tangan boleh menggenggam, yang mulut boleh bercakap, lubang hidung dua ni. Anda tak nampak lagi ke kebesarannya Allah? Yang anak kita baby duduk atas lantai merangkak-rangkak, boleh pula bila dia terbaring ulat gonggok tak masuk dalam telinga, ulat gonggok dah nak sampai tepi telinga siap boleh kona pula ulat gonggok ni. Kenapa dia tak masuk kat telinga baby tu? Ada malaikat yang jaga. Allah jaga kita. Tapi kita tak nampak muslimat dirahmati Allah. Kita tak nampak. Pelik sungguh, kita tak nampak kebaikan Allah. Itulah hati yang mati. Tapi hati yang hidup sentiasa nampak kebaikan yang Allah ciptakan untuk kita. Ni semua petunjuk Allah nak suruh dekat. COVID, salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau aku tak sedar diri lagi, tak tahulah.
kematian orang, sakitnya orang yang tiba-tiba. Itu semua adalah cara Allah nak menghidupkan hati kita. Tapi berapa ramai ada kisah mati hatinya, muslimat dirahmati Allah. Kesian, okey? Jadi bila kita nak sebut taufik tu apa pula? Mudah untuk kita faham macam ni. Ya Allah, aku niat, aku minta tunjukkan aku ke jalan kebaikan. Tiba-tiba kau datangkan kawan-kawan yang baik. Tiba-tiba kau lapangkan aku hari ni nak dengar majlis ilmu. Tiba-tiba ya Allah aku buka je radio tengah bercakap pasal benda macam ni. Apakah petanda ni? Mendorong kita untuk kuat beramal dengan petunjuk-petunjuk yang Allah bagi. Sahabat, petunjuk saja tapi tak ada taufik, kita akan jadi okey, tahu. Yelah dah tahu tapi kenapa tak buat? Faham tak muslimat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bacaan wirid pagi hari ini mirip bacaan maksurat. Tetapi muslimat dirahmati Allah, dia panjang lagi, of course lah, sebab Dr. Aida Al-Qarni nak bagi dekat kita begini. Tu dia setengah jam dah baru nak masuk tajuk hari ni. Sekian dimaklumkan. Macam mana nak hidupkan hati yang mati? Nur Hayati Zainuddin, subhanallah. Zikrullah jangan tinggal, dan zikrullah itu jangan faham dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa saja perbuatan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Majlis ilmu kan mengingatkan kita kepada Allah. Menziarah kematian orang sakit, tengok orang cacat OKU, bertemu dengan asnaf. Sebab tu Ustazah suka buat benda tu. Muslimat, apa yang Ustazah buat selama ni, kadang-kadang kawan-kawan yang sepengajian dengan Ustazah dulu, Zai, macam mana kau boleh macam tu? Aku rasa dulu masa kat universiti tak belajar kot benda macam tu yang kau cakap tu. Sebab aku jumpa orang. Sungguh muslimat dirahmati Allah, Ustazah bertemu dengan orang tua-tua, Ustazah meraihkan kanak-kanak. Ustazah bukan orang alim. Wallahi bukan orang alim. Ramai orang tahu Ustazah bukan orang alim. Tapi Ustazah dapat rasa bila kita jumpa orang tu. Contoh kan kita bercakap dengan asnaf. Allahu Akbar. Tak boleh macam mana Ustazah cakap. Sebab saya duk buat juga sahabat-sahabat program ke Kemboja kan. Kemboja tengok orang susah. Naik perahu depa. Perahu tu bukan untuk mereka mendayung sampan, bukan. Perahu tu tempat tinggal mereka. Perahu tu tempat tinggal mereka. Lepas tu kita balik Malaysia, kita ziarah, hantar beras sana sini. Bukan duit Ustazah. Ustazah bukan orang kaya. Sahabat, Ustazah bukan orang alim, tapi Ustazah tengok. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, kita tak habis fikir, ya Allah, tidur dalam perahu macam mana ni? Macam mana dia boleh tidur dalam perahu? Siap anak 8 orang tu kadang-kadang kan. Yang kadang Ustazah Zai laser je mulut. Anak 8 orang. Buat kat mana anak ni? Dalam perahu. Sabar je lah. Kita duduk dalam hotel 5 bintang tak jadi anak. Muslimat dirahmati Allah. Macam tu dah cerita contoh. Jadi balik. Dia pun makan, kita bagi beras 5 kampit tu. Muslimat, 5 kampit apa? 5 kilo satu kampit. Kita bagi. Saya tersentuh hati bila dia kata cukup makan untuk 4 bulan. 5 kilo anak 8 orang cukup makan untuk 4 bulan. Ustazah datang lagi ya. 4 bulan? 5 kilo anak ramai. Rupanya mereka duk ambil segenggam, setengah genggam. Campur dengan apa? Gandum. Campur dengan ubi. Campur dengan sayur. Nasi tu sikit. Masya Allah. Jadi bila Ustazah buat program macam tu, bawa jemaah ke Kemboja apa semua, bila Ustazah balik, kita letih kadang. Yang kita pergi makan kat kedai. Ustaz kan okey. Selalu saya cerita dekat jemaah yang duduk dengar kuliah saya. Muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, nanti bila dah date, order. Wah Ustaz kan. Ikan siakap 3 rasa. Makan 2 orang ni. Siakap 3 rasa. Lepas tu yang abang ambil daging masak merah lapak lah pula. Yang Ustazah pula butter prawn. Dah butter prawn pula. Butter prawn. Macam tu kan. Wah, kalau mengorder makan tu kan main bernafsu lagi. Orang tu okey saya ulang kan. Dek, tukarlah ikan kembung lah. Apa tu bang? Tak yalah kot udang tak yalah, cancel lah. Ustaz dah faham sangat dah. Kenapa muslimat? Sebab bila kita letak kemewahan makanan depan ni, lepas kita ziarah mereka, otak kita ni, ya Allah aku tak boleh tengok ni.
Makan ikan siakak sekok, Ustaz bahagian ekor memang tak pernah gaduh, Alhamdulillah. Bab ikan lah, bab ikan tak pernah gaduh. Bohong sangat lah kalau nak cakap tak pernah gaduh rumah tangga kan muslimat. Dia cakap bab ikan tak pernah gaduh, sweet muslimat. Sebab saya suka makan kepala ikan. Ustaz tak makan kepala ikan. Dia kata abang hafal Quran dulu, Ustaz tak bagi makan kepala ikan. Tu tak berapa nak bijak. Saya makan kepala ikan okey je. Saya suka kepala ikan. Ustaz akan ambil ekor. So tak pernah gaduh muslimat. Macam tu lah. Lapak dah pula. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Bila tak balik daripada Kemboja, tak ziarah asnaf, habis sekok makan 2 orang. Kau rasa macam mana? Kan muslimat. Tapi bila balik daripada Kemboja, bang, tak yalah ikan siakak besar sangat. Abang ingat tak orang yang kita ziarah tu? Abang pun macam Allah terkenang-kenang lah orang tu, kesian lah. Beras 5 kilo, makan 4 bulan. Lauk dia tu apalah, sekali goi je adalah pucuk ubi masuk dalam tu. Sekali masak itu je lah yang dia makan. Jadi muslimat, hati kita mudah lembut bila kita tengok Nur Hayati Zainuddin, Masya Allah sahabat-sahabat, sebab tu turun padang. Tengok sendiri, aku ni makan menterdarah ni bukan makan. Tapi nak datang rasa itu bila lepas kita buat program macam tu lah. Contoh kan, kenapa Ustazah kata jom hadir majlis ilmu tiap hari. Dengar ilmu. Walaupun benda tu macam tak ada kena-mengena dengan kita, tapi dia melembutkan hati muslimat. Sebab majlis ilmu ni adalah majlis zikir, mengingat Allah. Maka hati kita akan lembut dengan kerap mendengar ilmu. Percayalah Nur Hayati Zainuddin bekerja. Jadi muslimat dirahmati Allah, bukan mudah untuk macam Ustazah pergi sana pergi sini, bukan mudah. Tapi mungkin orang kat pejabat tu menginsafkan kita. Ya Allah Ustazah, kawan pejabat saya tu meninggal suami, anak yatim 6 orang. Saya tengok perkesiannya, mudah rasa kesian pada orang. Tapi tak mudah untuk diperkotak-katikkan muslimat. Ketegasan dalam beragama kena ada. Contoh semalam berapa orang hantar Ustazah, saya tak ada barang asas, tolong Ustazah, saya tak alamat, nombor rumah, telefon, kita nak cek dulu. Bukan mudah-mudah. Kita jangan ajar orang senang-senang je nak minta. Faham muslimat dirahmati Allah? Tapi yang Ustazah tengok dengan mata sendiri ni memang patut dibantu. Itulah asnaf yang sekarang berada di kota suci Mekah. Anda bayangkan, ya Allah, saya tak boleh nak ceritalah muslimat. Sebab apa? Sebab anda bayangkan mereka tak pernah keluar daripada kampung. Mereka tak pernah pergi ke LIA. Mereka tak pernah masuk dalam lift, naik eskalator. Tak pernah. Tiba-tiba mereka dapat duduk di hotel 5 bintang. First class punya layanan. Makanan-makanan yang mewah. Anda bayangkan Ustaz kata, ya Allah yang abang insaf lah tengok dia orang ni punya bersyukur. Ya Allah Ustaz, saya kat rumah nak makan ketam ni memang hidak lah. Saya kat rumah Ustaz nak makan udang ni memang makan ji, makan. Tak boleh Ustaz, dah tak biasa makan banyak-banyak. Ustaz kata terasa aku tak biasa makan banyak-banyak. Tu jawapan dia. Faham tak muslimat? Ajak hati untuk berlembut muslimat dengan macam mana bergaul, berukhuwah, bersilaturahim. Bertemu dengan orang kaya pun kita dapat pelajaran. Bukan mesti bertemu dengan orang miskin. Jadi kena biar hidup kita ni kadang-kadang orang kata kau ni dah macam rojak, macam-macam kau nak buat. Tak apa. Asalkan kita masuk dengan semua orang. Jangan nak kawan dengan orang kaya je sebab boleh tumpang kereta dia. Syok berkawan dengan orang miskin, syok berkawan dengan orang susah. Sebab mungkin kita tak dapat makan sedap-sedap dengan dia. Kita tak dapat naik kereta di dalam aircon, tak. Tapi anda balik, anda akan terasa hati anda lembut. Hati anda makin dekat dengan Allah. Tolong sahabat-sahabat, jumpalah orang-orang macam ni. Masa COVID hari tu anda cari tak orang-orang yang susah, yang kehilangan tempat kerja, kehilangan kerja dan sebagainya. Okey. Saya percaya saya boleh habiskan tajuk ni walaupun saya banyak pokpet kan, minta maaf yang baru join Ustazah Zai. Saya ni terlalu banyak benda yang saya rasa macam semoga anda tidak pandang sebagai lara lah ya sahabat. Sebab Ustazah suka berkongsi apa yang Ustazah rasa sentap kat hati ni. Tak acilah Ustazah sentap seorang-seorang, nak ajak orang lain sentap juga. Faham Okey, baru nak masuk tahu. Tapi insya-Allah habis sebab ni bacaan-bacaan doa sahaja, zikir-zikir sahaja insya-Allah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bacaan zikir yang boleh dibaca setiap pagi agar anda dapat meraih kebahagiaan dan menjaga diri anda daripada kejahatan syaitan. Nampak tak? Boleh jaga diri kita daripada kejahatan syaitan.
Kita nak bahagia, muslimat dirahmati Allah. Baik yang berbentuk manusia maupun jin. Tu dia. Tahu kan? Allah dah cakap yang ganggu kita ni bukan saja jin. Tetapi minal jinnati wan nas, kata Allah. Yang suka buat hati kita was-was berbolak-balik ni di kalangan jin dan manusia. Jin ni termasuklah yang duk bisik, jangan buat baik, jangan sedekah banyak, nanti kau jadi miskin. Itu setan punya bahasa. Tapi ada juga minal jinnati wan nas, manusia. Kau ni tak penat ke buat baik? Laki kau tu duk main kayu tiga, kau masih lagi buat baik. Kalau aku memang tinggal aja lah. Itulah minal jinnati wan nas. Batu apinya terlalu banyak. Maka kalau kita dapat kawan yang suka membatu-batu api kan, tolong bacakan kat dia minal jinnati wan nas. Kau dah kenapa? Yelah, Allah yang cakap dalam Quran, pesen manusia macam kau ni memang termasuk manusia yang boleh merosakkan manusia lain, duk bisik-bisikkan kejahatan. Patutnya muslimat dirahmati Allah. Khairul Syifa kata tak ngantuk dengan celoteh. Dengan Allahumma salli ala, minta maaf yang mungkin ada yang tak suka, tapi saya tak boleh ubah lah. Memang begini dulu, kini, selamanya. Okey, zikir-zikir itu akan menjadi penjaga diri anda sepanjang hari hingga keesokan harinya. Sahabat, kalau anda baca zikir-zikir itu akan menjadi penjaga diri anda. Mesti ramai orang yang kata, macam mana zikir tu nak jaga kita? Dia bukan guard. Dia bukan pegang cota nak ketuk kepala orang yang buat jahat ke aku. Aku tak faham lah agama ni. Betul tak sahabat-sahabat? Macam mana zikir tu nak jaga kita? Sebab kita jangan pandang zikirnya. Kita pandang siapa yang kita sedang ingat. Zikir bermakna ingat. Kita sedang zikrullah. Ingat Allah yang Maha Al-Hafiz Al-Muhaimin As-Salam. Allah yang jaga kita. Syarat nak Allah jaga kita, in tansurullah yansurkum. Kamu jaga agama Allah, kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Kenapa kamu nak was-was dalam hidup ni kalau kamu betul-betul membantu menegakkan agama Allah? Ustazah senanglah cakap, Ustazah kan pendakwah, penceramah, Ustazah bolehlah bantu agama Allah. Ceramah sana sini, senanglah Ustazah cakap. Bukan sahabat-sahabat, tak mesti jadi penceramah, pendakwah, tak mesti. Tu yang anak kita hari-hari kita kejut tu, itu dakwah. Tu suami yang hari-hari kita ajak bincang kebaikan, itu dakwah. Tapi kena caranya. Kena caranya, cara yang disukai Allah. Nak tahu cara yang Allah suka, kena belajar. Faham Jadi bila kita buat sesuatu yang Allah suka, itulah zikrullah, Allah akan datangkan pertolongannya kepada kita. Subhanallah. Apa antara doa itu? Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla wa Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-laylati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin nari wa 'adzabil qabr. Masya-Allah, doa ni hebat. Kita baca, kita photostate, sebar kat keluarga kita. Jangan sebar saja, photostate saja, yang tukang sebar tu tak amal. Sekian. Kena marah dah ni. Kami berada pada petang hari dan segala kekuasaan hanyalah milik Allah. Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Ya Allah, baca dengan terjemahan sahabat-sahabat. Miliknya lah semua kekuasaan dan miliknya lah semua pujian. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita menghayati doa ni, orang puji kita macam mana, kita tak nampak diri kita. Kita nampak Allah. Miliknya lah semua pujian. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wah, hebatnya Siti Ajar, kau buat macam ni. Bukan aku ni, Allah izinkan aku buat macam ni. Itu orang beriman. Dan kebaikan yang ada setelahnya. Aku berlindung, hilang dah. Mana tadi yang berkuasa? Ya Tuhanku, aku minta semua kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang ada setelahnya.
Aku berlindung padamu daripada semua kejahatan yang ada di malam ini dan kejahatan yang ada setelah malam ini. So dalam doa petang tu muslimat dirahmati Allah, kita bukan minta untuk malam ni saja dan selepasnya. Lepas tu orang Islam kerja nak cengkelat je. Ustazah, kalau kita dah doa macam ni, doa pada malam ini dan selepasnya, so kita baca malam ini je lah kan, selepasnya tak lah kan. Rasa nak cilibur je muslimat. Mana yang paling Allah suka? Sikit tapi istiqamah. Kita banyak buat banyak tapi tak istiqamah. Penatlah ustazah nak istiqamah. Memanglah istiqamah penat. Yang tak penat istirahat. Silakan. Nanti kat dunia, ke akhirat lumat. Kena balun muslimat dirahmati Allah. Sebab kat dunia asyik nak berehat-rehat. Sekian. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada rasa malas dan kejelekan sifat angkuh. Keburukan sifat angkuh. Angkuh ni buruk muslimat. Allahu Akbar. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada seksa neraka dan seksa kubur. Neraka tu sakit. Sebelum sampai ke neraka, kubur dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut muslimat. Kita baca lagi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Tak maaf yang Ustazah kena laju bab Arab tu. Ya Allah, Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nampak, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu dan pemilik segalanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku sendiri. Nampak tak muslimat? Kita ni ada benda jahat yang kita buat. Aku berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Apa antara kejahatan kita? Membohong. Apa orang Melayu kata? Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Tu dia muslimat. Kalau kita dah mulakan satu sikap jahat, tak mustahil mula-mula bohong, lama-lama mencuri. Itu maksud. So kita minta Allah lindung diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Sebab kita jahat lah. Jahatnya anggota jasad bermula dengan hati yang jahat. Sebab hati bersangka jahat, hati ni niat nak buat jahat. Memang tak buat lagi benda jahat tu. Tapi hati yang jahat ni akan selalu tak